Juga harap dapat input, harap boleh dapat input daripada panel berikutnya, iaitu saudara Syukri Razak atas pengalaman beliau sekarang yang berkhidmat untuk sebuah badan NGO hak asasi manusia, dan beliau juga melalui pertuduhan, saya difahamkan 7 tuduhan, macam nak bersaing untuk pecah rekod ni. Jadi saya ingin jemputlah saudara Syukri untuk kongsikan pengalaman beliau. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator YB Nik Nazmi, saudara Tan Kahing dan Fahmi Zainul dan seluruh pendengar pada malam ini, kawan-kawan NGO, teman-teman anak muda, ibu-ibu. Ada ibu-ibu tak ada, semua golongan muda pada malam ini yang datang, saya rasa untuk mendengar tentang satu topik, universiti atau penjara. Saya kira YB Tan Kahing dah hurai banyak tentang perkara-perkara kecil, teknikal yang berada dalam peraturan-peraturan tata tertib. Itu bukan di UM saja tau. Peraturan tata tertib tadi di copy and paste seluruh IPTA Malaysia. Semua pakai peraturan tata tertib yang sama, copy and paste saja. UPM, UITM, UMS, semua kita dah tengok memang sama saja. Dan saya kira saya tak ingin menyentuh kembali apa yang telah dikatakan oleh saudara Tan Kahing sebentar tadi. Cuma apa yang saya nak kongsikan pada malam ini ialah mungkin gambaran yang sedikit makro, lebih besar tentang kenapa semua tadi itu terjadi. Kenapa semua tadi itu terjadi? Kenapa ada peraturan-peraturan yang sebegini rupa? Dan di akhir nanti, dalam mungkin saya minta 10 minit, saya tak nak cakap panjang. Di akhir nanti baru saya nak putuskan sama ada saya setuju atau tidak universiti ini penjara, atau universiti kita ni masih ada harapan untuk mengalami reformasi ataupun perubahan. Baik, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya kira kita tak boleh nak menafikan sejarah. Memang kita boring Fahmi Reza pun dah ulang sejarah ini. Mana-mana pengucap ataupun pemidato akan mengulangi benda yang sama. Sejarah 60-an, sejarah 70-an, kebangkitan mahasiswa 80-an. Diulang-ulang sejarah ini. Dan ini menjadi satu tekanan pada gerakan mahasiswa hari ini. Nak mengulangi sejarah yang sama, nak kembali kepada kegemilangan dalam sejarah. Saya kira kita kena akui bahawa sejarah ini yang menjadi faktor utama wujudnya peraturan-peraturan yang boleh saya katakan tak kasar, saya rasa peraturan bodoh seperti tadi. Peraturan-peraturan yang tak ubah seperti peraturan dalam penjara. Kerana apa? Tahun 60-an mahasiswa menggugat, tahun 70-an mahasiswa menggugat. Pada tahun 70 hingga 80 ini terjadi satu tragedi yang telah melacurkan, yang telah membunuh aktivisme mahasiswa, iaitu apabila adanya AUKU. Wujudnya AUKU ini, dunia mahasiswa ni jadi tunggang terbalik. Tahu tak, peraturan tata tertib tadi tu, yang ada artikel-artikel yang tak betul tu, artikel-artikel yang bingung itu tadi, dibuat dengan kuasa Naib Chancellor. Dan kuasa Naib Chancellor itu diberikan oleh siapa? Diberikan oleh AUKU. Bila digubal AUKU, kerajaan gubal AUKU, dalam AUKU itu sebab kerajaan Khairi Jamaluddin, even Datuk Saifuddin Abdullah pun sebenarnya pindaan AUKU tahun 2012 yang katakan mahasiswa dah boleh politik, pindaan itu kosmetik. Mahasiswa ni bukan nak sangat berpolitik. Kita bukan kelang kabut nak masuk PKR, kita bukan kelang kabut nak masuk PAS. Kita nak suara kita didengar, partisipasi kita diiktiraf. Kerajaan membabitkan kita dalam membuat polisi. Itu yang mahasiswa mahu. Tapi yang diubah Seksyen 15/123 yang membenarkan mahasiswa berpolitik. Apa benda ni? Tak pindah pun mahasiswa dah berpolitik dah. Tak penting. Jadi benda itu yang kuasa-kuasa ini diberikan oleh AUKU kepada Naib Chancellor untuk buat peraturan-peraturan ini. Dipindah Seksyen 15, saya bagi tahu masih ada lebih 10 seksyen yang menjahanamkan universiti kita akibat AUKU. 10 seksyen ni kita kata kalau nak pindah AUKU 10 seksyen ni, baik mansuh je AUKU ni. Nak pindah satu seksyen tak guna, baik mansuhkan je.
Antaranya Section 16 memberi kuasa penuh pada Naib Chancellor untuk susun universiti macam mana yang kepala otak dia mahu. Naib Chancellor ada kuasa penuh. Dia nak mahasiswa jadi macam mana, dia nak pensyarah jadi macam mana, Naib Chancellor ada kuasa penuh. Dalam AUKU juga beri kuasa kepada menteri. Ini lagi teruk. Beri kuasa kepada menteri untuk campur tangan dalam lantik Naib Chancellor. Maka AUKU ini memang ditubuhkan, memang digubal dengan niat untuk pusing dunia mahasiswa. Macam mana? Pertama, ancam mereka dengan ugutan-ugutan. Yang kedua, sibukkan mahasiswa dengan peraturan-peraturan bodoh ni. Mahasiswa fikir nak pakai baju apa, mahasiswa fikir nak pakai kasut apa, nak pakai necktie color apa, mahasiswa fikir benda-benda remeh dalam peraturan tata tertib. Berbeza macam dulu tengok Syamuddin Rais. Dalam demo macam tak nak pakai baju. Syamuddin Rais punya zaman mahasiswa zaman dulu sebelum AUKU. Maka itu kita katakan AUKU ni dia mengubah lanskap kehidupan mahasiswa, menjahanamkan aktivisme mahasiswa. Baik. Turun ke bawah lagi. Selepas AUKU digubal, masalah bencana AUKU dan kebijaksanaan Mahathir Mohamad dalam menjahanamkan universiti dalam negara ini, dia bukan saja merosakkan sistem IPT, tapi seluruh pentadbiran IPT itu sudah rosak. Akibat lantikan Naib Chancellor itu lantikan politik, TNC itu lantikan politik, orang-orang pentadbir universiti itu lantikan politik. Habis semua rosak. Dan ini yang menyebabkan Naib Chancellor ni tak segan-segan buat peraturan-peraturan tata tertib yang memang bertujuan menyikat mahasiswa. Macam peraturan tata tertib tadi, dihalang tak boleh menggunakan pembesar suara. Mahasiswa dicegah daripada menggunakan pembesar suara. Kalau guna pembesar suara boleh kena AUKU. Ni peraturan apa ni? Peniaga ikan tu lagi ada hak pegang pembesar suara dekat jalan-jalan raya. Mahasiswa tak pandai guna pembesar suara. Benda ini yang kita katakan, sampai Naib Chancellor pun boleh buat peraturan macam ni. TNC akademik boleh buat peraturan macam ni. Pensyarah-pensyarah dalam universiti yang ada profesor, yang ada doktor, boleh membiarkan peraturan macam ni wujud dalam universiti. Takkah ini merendahkan intelijensia? Takkah ini merendahkan intelektual akademik dalam universiti? Sebab apa? Sebab kebijaksanaan seorang pemimpin buat AUKU, dia membenam semua kebijaksanaan yang ada dalam institusi ilmu dalam negara kita. Maka kita kata, saya rasa sejarah menyebabkan ada pihak terpaksa buat sesuatu. Sejarah kebangkitan anak muda dan mahasiswa menyebabkan ada pihak terancam dan membuat sesuatu, iaitu AUKU. Dan benda itu menjadi bencana sehingga ke hari ini. Baik, itu sedikit introduction yang saya boleh bagi gambaran awal. Saya bawa. Kemudian yang lebih malang, bukan saja masyarakat dalam kampus. Saya gelarkan masyarakat dalam kampus inilah ya, Naib Chancellor, pensyarah, mahasiswa. Bukan saja mereka ini yang istilah kasarnya tercabul pemikiran mereka, tapi kita tengok ya apa dah jadi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. Hari ini ada tak Kementerian Pengajian Tinggi? Dah tak ada dah tuan-tuan. Kementerian Pengajian Tinggi hari ini dah tak ada dah. Dia chip semua. Menteri ni, Perdana Menteri ni naik, dia nak buat, dia buat. Perdana Menteri ni naik, dia nak buat, dia buat. Jadi kita tak faham di mana kerajaan kita pada hari ini letakkan kepentingan pengajian tinggi. Saya difahamkan ya, saya pernah berjumpa dengan Datuk Dr. Siddiq Fadzil. Dia menceritakan sewaktu Anwar Ibrahim, kita bukan nak puja ataupun puji Anwar Ibrahim, tapi dia mengatakan falsafah pendidikan kebangsaan itu dibuat atas kebijaksanaan Anwar Ibrahim mencadangkan kepada kerajaan Malaysia. Dan kalau kita baca falsafah pendidikan kebangsaan, ada orang tak setuju, ada orang setuju, tapi tak apalah, saya pandang yang sisi positif. Falsafah pendidikan kebangsaan itu dibuat dengan niat sewaktu itu ialah untuk mengubah sistem pendidikan ala-ala British yang diimani oleh negara kita, untuk menyuntik nilai-nilai moral dan kemanusiaan dalam sistem pendidikan. Itu falsafah pendidikan kebangsaan yang asal. Tapi kalau kita tengok lepas 57 tahun kita merdeka, apa yang berlaku dalam pengajian tinggi negara? Objektif. Kalau kita buka internet, kita buka Jabatan Pengajian Tinggi, kita tengok apa objektif Jabatan Pengajian Tinggi. Ada 12 objektif. Dari 1 sampai 12 ni betul-betul macam nak melahirkan pekerja-pekerja kilang. Semuanya ialah
untuk memenuhi kehendak pasaran, semuanya untuk memastikan ada skill untuk pasaran, semuanya meletakkan objektif untuk memastikan mahasiswa kita ni boleh kerja bila keluar nanti. Jadi kita kata sebenarnya pengajian tinggi kita hari ini pun dah terpesong daripada falsafah pendidikan kebangsaan. Dah lari jauh dah. Falsafah pendidikan negara ataupun kebangsaan itu telah dikesampingkan, dibuang. Dan pengajian tinggi kita ini dah jadi betul-betul bermatlamatkan utilitarian. Saya ambil perkataan utilitarian ni bila kalau saudara-saudari baca baik, bila Pak Lah naik, saya skip satu cerita, saya bentang satu benda. Bila Pak Lah naik jadi PM pada tahun 2010, Pak Lah dia ada buat satu dokumen yang kita panggil sebagai Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara. Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara. Pak Lah ni dia ada niat betul sebab dia yang up nama modal insan. Pak Lah ni dia ada niat untuk mengembalikan status pengajian ataupun pendidikan dalam negara kita ni kepada semangat keinsanan ataupun semangat kemanusiaan. Dia ada niat. Dia buatlah Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara. Dalam plan itu, saya baca sedikit dia punya dapatan oleh jawatan kuasa yang buat plan itu. Selepas mereka kaji pendidikan negara kita dari sebelum tahun 2010, mereka kata macam ni: wujud dua pemikiran yang saling bertentangan dan sekaligus mempengaruhi penggubal-penggubal dasar mengenai matlamat pendidikan. Pemikiran pertama ialah pendidikan untuk memenuhi objektif utilitarian, manakala pemikiran kedua ialah pendidikan untuk pembangunan manusia dan perkembangan ilmu. Polemik antara dua aliran pemikiran tersebut menjadi semakin ketara dengan wujudnya fenomena pengangguran di kalangan siswazah dalam negara kita. Jawatan kuasa pangkaji ini dia buat kesimpulan hasil dia melihat perkembangan pendidikan kita pasca falsafah pendidikan kebangsaan dibuat. Dia melihat ada dua aliran pertembungan dalam pemimpin, dalam kepala otak pemimpin Malaysia. Yang pertama, yang nak pendidikan negara kita ni memenuhi kehendak-kehendak pasaran, kehendak ekonomi, kehendak perniagaan. Dan yang kedua, yang mahukan pendidikan negara kita ini membina manusia, membina modal insan, membina orang yang ada semangat kemanusiaan. Ada dua aliran yang bertembung, sehingga yang mendominasi ialah objektif yang pertama, kehendak yang pertama, yang nak pasaran, yang hendak memenuhi kehendak perniagaan. Ini yang sedang mendominasi pendidikan dalam negara kita. Maka pelan strategik ini kononnya dibuat untuk mengubati semula keadaan itu. Tapi yang kita lihat selepas pelan strategik ini dibuat pun, objektif pendidikan tinggi negara kita masih tak berubah. Masih lagi bermatlamat keuntungan, perniagaan dan sebagainya. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebelum saya tutup, saya katakan ialah akibat daripada tidak bertanggungjawabnya seorang pemimpin membuat satu undang-undang zalim yang merosakkan nilai akademik dalam universiti kita, maka dia telah membarah merosakkan para intelijensia ataupun cendekiawan dalam universiti. Dia juga telah merosakkan para pemimpin negara kita sampai tak mampu nak berfikir apa yang terbaik untuk APT, dan akhirnya menyebabkan mahasiswa-mahasiswa hari ini, tak kasar kalau saya katakan, mereka sangat-sangat tertutup pemikiran mereka. Tertutup. Mereka melihat akademik ataupun universiti itu betul-betul dengan pandangan apa yang kerajaan ajar mereka. Masuk universiti untuk apa? Untuk dapat ijazah, keluar kerja, gaji besar dan sambung master, PhD dan kemudian jadi profesor dan gaji bertambah besar. Itu saja. Tapi berbeza dengan negara-negara luar. Baik, sebelum saya tutup, satu lagi saya nak bawa. Apa yang boleh negara kita buat? Saudara-saudari sekalian, kita tak bercakap terlalu akademik. Kita tak boleh bercakap terlalu teoretikal. Negara-negara luar, kalau kita tengok Bini Nazmi belajar luar negara, dia lebih faham benda ni. Dan sepatutnya parti pembangkang dah boleh keluarkan benda-benda yang berbentuk hitam putih yang boleh menjadi panduan kepada anak muda mahasiswa. Apa yang boleh dibuat ialah macam luar negara, Ireland misalnya, University College Dublin. Saya baca dia punya perlembagaan universiti. Begitu juga University Illinois, Amerika. Saya baca perlembagaan di universiti. Kita baca, bukan saya baca, kita ramai-ramai baca dalam gerakan mahasiswa. Bagaimana universiti-universiti ini memberi academic freedom kepada pensyarahnya. Bagaimana pensyarah-pensyarah dalam universiti ini berjuang untuk academic freedom. Dan perjuangan mereka itu sehingga diiktiraf oleh kerajaan mereka.
Contohnya di Ireland, apabila universiti ini berjuang untuk mendapatkan academic freedom, sehingga tergubalnya satu akta yang dipanggil Akta Universiti ataupun Akta Pengajian Tinggi. Ia berbeza dengan AUKU. AUKU ni digubal untuk menyekat, tapi Akta Universiti di Ireland digubal untuk melindungi hak mahasiswa, melindungi hak academic freedom, melindungi hak-hak untuk bersuara. Akta ini dibuat dan mereka lontarkan benda ini sehingga disambut oleh banyak negara-negara antarabangsa. Begitu juga kalau kita baca sejarah-sejarah academic freedom, kebanyakannya negara yang bersungguh-sungguh untuk menjulang academic freedom, semuanya mereka ada treaties ataupun perjanjian ataupun deklarasi yang mereka amalkan dalam negara mereka dan mereka amalkan dalam undang-undang negara mereka untuk melindungi academic freedom. Tapi dalam negara kita benda-benda ni tak wujud. Tidak ada deklarasi kebebasan mahasiswa, tidak ada deklarasi kebebasan bersuara, tidak ada deklarasi kebebasan akademik. Tidak ada. Kerajaan kita tak pernah buat. Yang ada AUKU. Maka saya mengatakan, universiti hari ini memang dijadikan penjara oleh kerajaan Malaysia. Memang dengan niat untuk dijadikan penjara. Dia bukan jadi penjara secara automatik, silap TNC, silap NC, bukan. Dia memang dari awal, dari tahun 70-an dah ada niat pihak-pihak yang tak bertanggungjawab untuk menukarkan universiti kita menjadi penjara. Jadi ini merupakan satu jenayah yang terancang dalam membodohkan generasi muda rakyat Malaysia. Maka saya rasa itu perkongsian awal daripada saya. InsyaAllah nanti kalau ada masa kita bagi poin-poin tambahan. Terima kasih.